okey, iaitu daripada bab 9. Secara umumnya, okey, secara umum cikgu nak bagi penjelasan kepada kamu. Bab 9 macam cikgu cakap setiap bab kamu perlu tahu dia punya rangka. Okey, rangka So, kalau dalam bab 9 pun rangka dia penting, iaitu subtopik yang pertama tentang Perang Dunia Pertama. Selepas Perang Dunia Pertama, dia ceritakan tentang Perang Dunia Kedua. Okey, kemudian selepas Perang Dunia Kedua barulah blok-blok dunia, iaitu ada blok kapitalis dan ada blok komunis. Okey, daripada sini barulah dasar luar Malaysia. Okey, dasar luar Malaysia iaitu dasar hubungan luar antara negara kita dengan negara-negara lain. Okey, selepas itu barulah kita lihat kepada Malaysia dalam pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti PBB, seperti Commonwealth, seperti OIC, kemudian ada negeri-negeri selatan dan pelbagai lagi. Okey, so ingat tu maknanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian blok-blok dunia, kemudian juga dasar luar Malaysia, kemudian juga yang terakhir iaitu berkaitan dengan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. So tahu susunan ini bermakna kamu dah menguasai separuh daripada bab ini. Ingat susunan dia tu. Okey. Baik, dah ingat susunan baru kita fokus. Okey, baru kita fokus dan hari ini ada beberapa subtopik yang diramalkan akan keluar dalam SPM dan paling penting yang cikgu nak ingatkan bab 9 ini memang bab yang confirm keluar. Bab 9 confirm keluar dalam kertas 2. Confirm. Okey, sebab since tahun 2009 sampai 2019 soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11 yang last sekali kertas 2. Soalan nombor 11 memang bab ini. Memang bab ini. Cuma subtopik yang berbeza-beza. Jadi, kalau kamu nak skor, kalau kamu nak skor, kuasai bab yang terakhir ni. Kuasai betul-betul. Jadi ini memudahkan kamu untuk skor dalam kertas 2. Okey. Jadi jangan risau, bab ini confirm. Cikgu yakin tahun ni adalah silibus yang terakhir untuk KBSM sejarah confirm keluar. Okey. Jadi sebab itu kamu kena bersedia dan untuk untuk kertas 2 tak semua topik keluar. Tak. Itu memang. Okey, kertas 2 tak semua topik akan keluar. Tak semua topik setiap tu akan keluar. Okey, tetapi kita tak tahu pun apa yang topik akan keluar. Jadi kita perlu buat analisa macam cikgu dengan guru-guru yang lain dah buat analisa. So ada certain subtopik yang akan keluar sebab kita punya andaian bahawa kalau topik tu, subtopik itu telah keluar pada tahun lepas ataupun tahun lepas dan 2 tahun lepas. So kalau topik yang dah keluar bermakna insya-Allah tahun ini dia tak keluar lagi. Jadi kita kena buat analisa sebegitu. Okey, jadi pada hari ini kita akan lihat tentang bab 9 inilah. Baik, seperti biasa. Kalau kamu ada sebarang pertanyaan, sebarang pertanyaan yang nak maklumkan ke ataupun nak bertanya yang mana-mana bahagian yang tak faham, boleh tulis dalam grup chat dan cikgu akan terus menjawab soalan kamu. Okey? Seperti biasalah jangan malu, jangan segan. Kamu tinggal berapa hari saja lagi ni? Tengah 50 hari je tinggal, jadi inilah masanya nak tanya je. Tanya. Nanti bila dah dekat bila dalam peperiksaan dah tak boleh tanya. Nak tanya sekarang. Okey? Baik. So kita lihat Malaysia dalam kerjasama antarabangsa, kita lihat untuk bab 9 ini iaitu bermula dengan Perang Dunia Pertama. Kita tahu Perang Dunia Pertama sebenarnya ada 3 faktor. Faktor ni maknanya punca dia. Okey, apakah punca-punca dia? Punca dia dari sudut politik, kemudian punca daripada sudut ekonomi, tetapi yang paling penting adalah faktor serta-merta ataupun faktor pencetus perang sebenarnya. Okey. Dan Perang Dunia Pertama berapa lama? Perang Dunia Pertama sebenarnya adalah lebih kurang, kalau to be exact, sebenarnya 4 tahun, 3 bulan dan 14 hari.
Okey, 4 tahun, 3 bulan dan 14 hari kalau tak silap cikgu. Daripada tahun 1914 sehingga 1918. 1914 sehingga 1918 itu Perang Dunia Pertama. Okey. Baik. Faktor politik kalau kita lihat di sini, okey, faktor politiknya adalah kerana apa? Okey, kamu kena tahu faktor politik dia. Kenapa dia mencetuskan peperangan? Kerana ada munculnya semangat yang dipanggil nasionalisme. Kita tahu nasionalisme ialah semangat cinta akan negara, okey, dan wujudnya sistem pakatan-pakatan. Okey, sistem pakatan dalam negara Eropah. So negara-negara kecil di Eropah telah bersatu untuk membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar, dan negara itu adalah especially Jerman dan Itali. Seperti mana yang kita belajar dalam bab 3 hari itu kan, yang telah digabungkan oleh siapa? Iaitu kalau Jerman oleh Otto Edward von Bismarck, dan kalau Itali iaitu Count Camillo Benso di Cavour. Okey, ingat nama-nama tu ya. Dan mereka telah menyertai kuasa-kuasa besar Eropah yang lain seperti Britain, Perancis untuk mendapatkan tanah jajahan lah, dan mereka sanggup berperang untuk menegakkan kekuasaan negara masing-masing. Okey. So itu dari sudut faktor politik. Okey, maknanya kesimpulannya faktor politik itu ialah berkaitan dengan munculnya nasionalisme dan sistem pakatan negara-negara Eropah. Dari sudut faktor ekonomi pula, kalau kita lihat di sini, okey, faktor ekonomi kalau kita lihat di sini iaitu negara, okey, masing-masing okey mula bersaing bagi membentuk lingkaran pengaruh mereka untuk dapatkan bahan mentah dan pasaran barangan mereka. So persaingan yang sengit, okey, antara kuasa-kuasa barat dalam membentuk imperialisme baru ini telah menyebabkan berlakunya persaingan dan membentuk kepada ketidakpuasan hati, lalu membentuk kepada peperangan. Yes. Okey. Tetapi faktor pencetus perang ini sebenarnya adalah yang ini paling penting, iaitu pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Ingat nama tu ya. Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya iaitu Sophie oleh seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. Maka daripada situ kalau kita lihat apa yang berlaku ialah Austria dengan sokongan Jerman telah isytiharkan perang terhadap Serbia, dan Jerman telah menyerang Perancis melalui negara berkecuali iaitu melalui Belgium. Itu menyebabkan tercetusnya peperangan secara besar-besaran. Begitu juga Serbia pula pada masa tersebut telah disokong oleh sekutunya iaitu Serbia disokong oleh Rusia dan juga Perancis. So ini telah menimbulkan kemarahan Britain, dan Britain memang telah lama bermusuh dengan Jerman, dan manakala Amerika Syarikat pula terlibat dalam peperangan tersebut kerana Britain minta bantuan Amerika. Okey, itu satu. Kemudian yang kedua, kerana serangan kapal dagang milik Amerika Syarikat oleh Jerman yang telah mengorbankan hampir 1,145 orang, dan hampir 145 orang itu adalah orang Amerika. Itu menyebabkan Amerika Syarikat telah terbabit dalam Perang Dunia Perang Dunia Pertama. So di sini kita lihat berlakunya pakatan kuasa. Tak perlu ingat pun. Cikgu yang ingat. Tak apalah. Kemudian pakatan kuasa membentuk ada dua kuasa yang berpakat, iaitu kuasa tengah dan juga perikatan bertiga. Di mana kalau kita lihat kuasa tengah terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary, kemudian Itali, Turki dan juga Bulgaria. Manakala perikatan bertiga pula disertai oleh Britain, Perancis, Rusia dan juga Jepun. Jadi inilah berlaku pakatan kuasa. Lalu berlakulah Perang Dunia Pertama. Yes. Bukannya 3 pun. Kenapa dalam perikatan bertiga tak ada AS? Sebenarnya ada tapi lambat. Dia masuk selepas setahun 7 bulan peperangan berlaku, barulah Amerika masuk. Barulah Amerika join perikatan bertiga tu.
So lambatlah. Sebenarnya yes. Baik. So kalau kita lihat di sini, apa benefitnya masuk? Benefitnya masuk maknanya untuk apa? Untuk membantu je. Dan sebenarnya Amerika Syarikat pun dia tak nak join sebenarnya. Dia tak nak join. Tapi oleh kerana apabila Jerman menyerang kapal tu dan rakyat Amerika ramai yang telah mati, iaitu hampir 145 orang yang mati. Jadi rakyat Amerika di Amerika menuntut supaya presiden mereka menyertai perang itu untuk dikira sebagai kita kata sebagai membalas dendam lah ataupun sebenarnya untuk menyelesaikan konflik tu. Gang tu klik lah. Yes. Presiden AS pada waktu itu adalah Woodrow Wilson. Okay. Presiden Amerika pada waktu itu adalah Woodrow Wilson. Okay. Baik. So kita lihat tak pernah dengar, kasih dengar. Okay, Woodrow Wilson. Dah dengar kan? Okay, baik, bagus. Okay. Lepas ni tak ada, tak ada lagi isu, tak pernah dengar. Sekarang dah dengar. Okay. Okay. Lah, gurau je. It's a Woodrow Wilson, yes. Baik, kesan Perang Dunia Pertama terbayang dalam mimpi nanti. Okay, Naili. Kesan Perang Dunia Pertama, kita lihat daripada segi kesan politik. Okay. Kesan paling kamu kena ingatlah iaitu kesan dari sudut politik, iaitu pertama sekali telah menamatkan pemerintahan beraja di Eropah seperti di Jerman, seperti di Perancis apa semua, tamat pemerintahan beraja. Begitu juga Austria-Hungary, tamat pemerintahan beraja. Kemudian berlakulah persidangan damai yang membawa kepada Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ni, dan Perjanjian Versailles ini telah mengubah peta Eropah dan telah mewujudkan beberapa negara baru. Jadi Perjanjian Versailles juga telah membawa kepada pembentukan Liga Bangsa, iaitu version yang pertama untuk PBB. Sebelum PBB wujud, adanya Liga Bangsa untuk keamanan dunia lah. Namun Liga Bangsa tu gagal lah. Nanti kita tengok. Kemudian kesan sosial pula, of course, berlaku banyak penderitaan dan mengorbankan banyak nyawa manusia, berlaku kemusnahan harta benda. Itu kita faham. Akibat peperangan memang sangat buruk ya. Peperangan menyebabkan kesan yang sangat buruk. Sebab itu kita kalau boleh elakkan peperangan. Baik. Kemudian dari sudut ekonomi, di mana kalau kita lihat negara-negara yang berperang akan mengalami inflasi. Dan hutang peperangan yang tinggi. Kesan sosial maksudnya apa? Kesan sosial ni maksudnya adalah kesan kepada sosial masyarakat. Maknanya kesan kepada masyarakat dan budaya. Yes. Apa maksud inflasi? Bagus soalan tu. Inflasi sebenarnya adalah kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang. Kerana apa? Cikgu. So ada tanya, cikgu kenapa inflasi dan bukan deflasi? Silaplah tanya cikgu ekonomi. Baik. Cikgu ajar ekonomi. Baik. Baik, inflasi ni sebenarnya adalah kenaikan harga barang yang berterusan. Dan kenapa selepas perang berlakunya inflasi? Kerana duit banyak. Waktu itu bila peperangan, masing-masing ada duit. Tetapi barang sedikit. Sebab banyak kilang tutup. Kemudian barangan pula tak ada, tapi barangan diperlukan. Menyebabkan barang yang sedikit tetapi duit banyak. So bila duit banyak, barang sedikit menyebabkan harga barang itu akan meningkat. Yes. Ada duit. Macam sekarang, betul. Sebab itu zaman sekarang ni kalau kita lihat contoh macam roti Gardenia kena pula time-time PKP. Kan? Orang tak boleh kerja, tak boleh pergi kerja. Tiba-tiba PKP, kilang Gardenia tutup. Apa yang ada tinggallah. Harga roti Gardenia tu, kan nampak tak roti habis, betul tak? Roti habis. So kalau sampai satu tahap orang perlukan roti juga, silap-silap bulan roti tu boleh naik harga daripada RM2.20 boleh naik sampai RM10 satu. RM10 pun satu.
Ya. Jadi ya itu sebenarnya kerana barang yang sedikit tapi duit banyak. Ya, permintaan lebih banyak daripada penawaran. Demand over supply. Okey. Baik, bagus. Okey. Cikgu nak tanya, Hmm. um, inflasi juga dalam inflasi cukai kan? Inflasi macam mana? Cukai pun terlibat dalam ekonomi kan, dalam peperangan. Ya betul, tetapi cukai adalah di pihak kerajaan. Inflasi adalah keadaan. Okey. Pasal keadaan, okey. Keadaan inflasi iaitu keadaan di mana harga barang, bukan satu barang semua harga barang meningkat. Itu dipanggil inflasi. Okey, cukai lain. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barangan ataupun penduduk. Itu beza. Ini dia kenapa dia harga naik? Sebab barang tu sikit. Okey, barang tu sikit. Jadi duit banyak. Jadi itu menyebabkan inflasi. Baik, Ahmad Dan tanya, Perang Dunia Pertama hanya efek kawasan Eropah sahaja ke dan tak efek negara Asia Timur? Baik, bagus soalan itu. Perang Dunia Pertama hanya berlaku di Eropah, tetapi kesan dia sampai ke Asia Tenggara, iaitu sampai ke Tanah Melayu. Kerana apa? Kerana apabila berlaku peperangan di Eropah, Britain terbabit dalam peperangan ni, iaitu Perang Dunia Pertama. Menyebabkan Britain telah mengambil lebih banyak biji timah dan getah daripada Tanah Melayu untuk disalurkan ke Britain dan untuk persiapan bagi peperangan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Britain sebenarnya telah membuat perjanjian dengan negeri-negeri Melayu, negeri Melayu supaya semua sultan-sultan dan negeri-negeri itu menandatangani satu perjanjian mengisytiharkan bahawa mereka akan menyokong British. Itu kesan dia. Jadi Raja-Raja Melayu dipaksa untuk menandatangani satu perjanjian di mana mereka akan menyokong British. Jadi itu kesan yang berlaku. Tapi kesan secara sosial, secara masyarakat tak berlaku kat sini. Tapi kesan apa yang berlaku adalah apabila Britain terbabit dalam peperangan, kita ni pula pada waktu itu adalah tanah jajahan Britain, maka efeknya sikit sebanyak ada juga. Itu sebenarnya. Betul Aziz, Turki Osmania juga masuk sekali dalam Perang Dunia Pertama. Okey, fakta tu boleh guna dalam esei tak? Okey, fakta tu tak boleh guna dalam esei sebab fakta tu dalam silibus Form 4 KSSM. Okey, fakta yang mana? Ya betul. Form 4 KSSM belajar Perang Dunia Pertama tau. Dalam bab 3. Okey, dalam bab 3. So memang dimentionkan bahawa memang British telah mengenakan perjanjian kepada sultan-sultan untuk memberi sokongan kepada Britain saja dan tidak memihak kepada Turki Osmania semua. Yes. Okey. Betul. Okey, losing the international trade. Yes. Kenapa kita tak boleh ambil fakta form 4? Sebab sebenarnya kamu kena ingat jawapan yang kamu ada berkaitan dengan fakta perlu diambil daripada buku teks kamu. Perlu diambil daripada buku teks kamu. Ya, bukan buku teks dia orang. Tak banyak hutang perang sebab supply ambil daripada Tanah Melayu. Yes. Okey, ambil daripada Tanah Melayu. Yes. Okey. Baik. Dulu kata ada kena-mengena dengan world ke? 1922 ada kena-mengena dengan world ke? World War. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada kena-mengena. Tapi kesan teruk daripada Turki Osmania akibat peperangan dunia pertama ini yang menyebabkan Turki jatuh. Turki Osmania jatuh. Okey. Baik. Kita lihat perbelanjaan perang negara akibat daripada kesan ekonomi. Okey, perbelanjaan perang negara terbabit adalah terlalu tinggi. Pakatan Bertiga sendiri walaupun mereka menang tetapi telah menghabiskan 125 bilion. Okey. Ya betul, Eropah sahaja. Okey. Pakatan Kuasa Tengah telah membelanjakan 60 bilion dan ini membawa kepada berlakunya masalah inflasi dan pengangguran. Jadi waktu inilah sebelum ini kuasa dunia dikuasai oleh Britain, kemudian Turki Osmania. Okey, tetapi selepas Perang Dunia Pertama, kedua-dua empire itu telah jatuh,
dan Amerika Syarikat serta Jepun telah take over dunia untuk menguasai pasaran dunia dalam bidang ekonomi. So selepas Perang Dunia Pertama lah Amerika dan Jepun menjadi lebih kuat. Yes. Have limited supplies. Yes, kedua-duanya. Kedua-duanya ada limited supplies. Yes. So even Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya. Banyak. Banyak kehilangan lah akibat peperangan itu. Baik, selepas Perang Dunia Pertama berlaku, kemudian semua negara-negara bersetuju untuk menubuhkan Liga Bangsa. Ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama, dan matlamat kenapa nak buat Liga Bangsa ni adalah untuk menggalakkan keamanan dan juga kerjasama antarabangsa. Di samping untuk menjamin keselamatan bersama supaya mengelakkan peperangan lah. Itu Liga Bangsa. So semua negara-negara bersekutu dan negara-negara berkecuali menjadi ahli Liga Bangsa. Namun US tak mau join. Tidak menyertai Liga Bangsa, dan pada akhirnya Liga Bangsa gagal menjamin kesejahteraan dunia. Tak mau join kerana apa? Kerana mereka merasakan bahawa mereka tak perlukan Liga Bangsa. Mereka boleh menjamin keselamatan mereka sendiri. Itu Amerika. Tetapi pada akhirnya apabila Jerman pada tahun 1939, Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler telah menyerang Poland. Waktu musuh yang sama, Jerman. Baik, kalau Ahmad dan tanya secara spesifiknya kenapa gagal? Kerana Liga Bangsa gagal menghalang Jerman untuk menyerang Poland. Jerman menyerang Poland pada Perang Dunia yang kedua, iaitu di bawah pimpinan di bawah pimpinan Adolf Hitler. Tetapi kalau kita lihat permulaan serangan itu, Liga Bangsa gagal menghalang Jerman. Jadi ini menyebabkan berlaku Perang Dunia yang kedua. So Liga Bangsa gagal mencapai matlamat untuk menjamin keselamatan. Sebab itu dia dibubarkan. Kerana gagal menjamin keselamatan semua negara yang terlibat. Nampak? Cikgu nak Ya. Silakan nak tanya apa tu? So itu tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua tidak diramalkan untuk masuk. Yes. Poland tu bagaimana Poland tu terlibat, cikgu? Sebenarnya berlaku ni. Sebenarnya kalau ikutkan Poland juga adalah negara Eropah. Negara Eropah juga. Negara baru. Ya, baik. Sebab dia kan dulu dia ada Russian Empire. So Empire dah jatuh, dia berpecah lah. So sebenarnya dulu, cerita dia macam ni. Kalau nak dengar apa yang bising, baik. Kalau kita lihat, Poland kena dua-dua kena betul. Baik, sebenarnya apa yang berlaku adalah kalau kita lihat sebenarnya dalam Perang Dunia Pertama, apabila Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, negara Jerman telah dibahagi-bahagikan. Certain kawasan dibagikan kepada Perancis, certain kawasan dibagikan kepada Denmark, certain kawasan dibagikan kepada Belgium, dan juga ada kawasan-kawasan yang telah dibagi-bagikan menyebabkan Jerman telah menjadi kecil. Negara Jerman menjadi kecil. Dan negara Jerman pula dikenakan larangan untuk membesarkan angkatan tenteranya. Tak boleh besarkan angkatan tenteranya lagi. Jadi itu arahan dalam perjanjian Versailles. Dalam perjanjian Versailles itu, jadi mereka kena ikut. Tetapi apabila berlakunya kemelesetan ekonomi dan banyak masalah dalam negara Jerman, menyebabkan muncul satu watak iaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler telah menubuhkan satu parti iaitu parti Nazi, dan mereka telah take over negara Jerman itu dan memerintah Jerman itu, dan dan juga apa? dengar. Baik, kemudian daripada situ Adolf Hitler berhasrat untuk apa tahu? Untuk mengambil semula tanah-tanah yang telah dijajah, yang telah dipecah-pecahkan tadi.
Sebab itu dia Jadi menyerang ibarat Poland. kita tu bantulah. Dia nak ambil balik Apa tu? negara-negara Istilahnya. kawasan dia. Itu sebenarnya yang berlaku. Okey, jadi sebab itu berlaku serangan ke atas Poland dan pelbagai lagi. Sebab Itu Poland ni sebenarnya. ibarat abuse child lah. Dia Yeah. Soviet macam mak. Ah, Abuse child. ya, betul. Okey. So itulah kesimpulannya. Pemahaman tentang Perang Dunia yang pertama. Okey. So kita tak bincangkan Perang Dunia Kedua hari ini kerana Perang Dunia Kedua itu adalah tidak termasuk dalam subtopik ramalan, tapi okey, kamu harus juga memahaminya nanti kalau kamu perlu baca. Okey. Tak faham boleh tanya cikgu nanti. Baik. Kita nak lihat tentang dasar luar Malaysia. Baik. Dasar-dasar luar Malaysia ni adalah di mana? Dasar bagaimana Malaysia membuat hubungan dengan negara-negara luar. Okey, negara-negara luar. Apa hubungannya? So, dasar luar Malaysia secara umumnya ialah berbaik-baik dengan semua negara. Sebab Malaysia matlamat dia adalah untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara. Untuk pelihara kepentingan nasional, untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Okey, cikgu suka cara kamu berfikir, Ahmad Adham. Okey, Ahmad Adham kata, ramai orang fikir Adolf Hitler ni sebagai orang jahat. Tapi secara realitinya dia merupakan pemimpin yang bijak dan sayang akan negaranya sendiri. Betul. Cuma cara dia salah. Cara dia salah. Itu je. Jadi betul. Okey, itu betul. Okey, tidak ada orang sebenarnya yang boleh akui, oh, akulah orang jahat. No. Tak ada orang sebenarnya yang jahat. Even kalau kamu tengok gangster pun, gangster macam Orang mana jahat sebenarnya sekalipun, orang yang paling broken lah kat dunia. sebenarnya dia baik. Kalau gangster dia- sekalipun dia baik. Hitler sebenarnya melampaui batas dia lah. Bunuh banyak orang. Cara dia salah. I looked upon how the Nazis were elected the first place. Yes. Like, even though they had the extreme ideologies of anti-Semitism, Betul. they still knew how to fix Germany, and they were willing to. And even though not many people agreed upon the ideology, they did agree upon that they had the power to fix the government. Betul. Jadi kalau kita lihat banyak kebaikan juga sebenarnya. Sebenarnya dalam dunia ni tak ada orang jahat. Semua sebenarnya orang baik. Manusia ni sebenarnya semua orang baik. Cuma cara yang salah. Cara salah. Jadi cara itu menentukan yang kita ni benar-benar bertamadun atau tidak. Even though macam kita cakap macam komunis. Sebenarnya komunis adalah orang baik. Matlamat dia apa? Untuk membentuk masyarakat yang tidak ada perbezaan, tidak ada yang kaya sangat, tidak ada yang miskin sangat. Maknanya ideologi itu betul. Ideologi itu betul. Cuma cara dia salah. Dia paksa orang terima ideologi itu. Kalau orang tu tak terima, dia akan memberi hukuman dengan cikgu disiplin baik. Betul, cikgu disiplin baik. Najib orang yang baik. Najib orang yang baik. Cuma dia salah langkah dan salah cara. Itu je lah. Okey. Adam, sudah. Kau melampau-lampau Adam. Sudah Adam. Okey. Okey, so kita teruskan. Okey, so matlamat Malaysia adalah untuk keselamatan rakyat, kepentingan nasional, menggalakkan pembangunan, dan mengekalkan keamanan lah melalui kerjasama antarbangsa. Okey, so matlamat utama dasar luar Malaysia ialah mewujudkan menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha untuk memupuk kesejahteraan dunia. So pelaksanaan dasar luar Malaysia ni kalau kita lihat ada dua hubungan. Hubungan bilateral dan juga multilateral. Bilateral ni maknanya hubungan dua hala. Maknanya secara terus. Contohnya Malaysia dengan negara jiran. Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dengan Vietnam. Itu bilateral. Tetapi kalau multilateral, ingat multilateral adalah hubungan dalam bentuk pertubuhan ataupun persatuan. Seperti persatuan negara-negara Asia Tenggara, seperti dalam ASEAN, seperti dalam Commonwealth, seperti dalam OIC, NAM dan sebagainya. So itu multilateral. So ada dua bilateral dan multilateral. Itu sebenarnya hubungan kedua-dua hala ni iaitu hubungan dasar luar Malaysia
Baik. Dan kalau kita lihat asas-asas penggubalan dasar luar ni, okey, bagaimana Malaysia sebenarnya membuat dasar luar ni berhubung dengan orang tu, berhubung dengan negara ni, berhubung dengan negara itu, bagaimana dia jadikan asas itu. Baik, kalau kita lihat banyak faktor. Pertama, faktor sejarah, di mana kalau kita lihat daripada zaman Kesultanan Melaka lagi, negara kita memang dah ada hubungan dengan negara-negara luar seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri Kepulauan Melayu yang lain. Okay, especially hubungan perdagangan. Begitu juga, hubungan luar dengan Melayu serumpun, okay, kemudian hubungan luar dengan negara-negara Commonwealth selepas kita mencapai kemerdekaan. Okey, pada awalnya Malaysia mengamalkan, ingat ni pada awalnya Malaysia mengamalkan dasar pro-barat. Okey, sebab ancaman komunis yang wujud menyebabkan Malaysia tak mahu memihak kepada komunis, maka Malaysia menyertai pro-barat. Okey, menjalankan dasar-dasar pro-barat lah. Okey, pro tu maknanya apa? Menyokong. Okey, menyokong barat. Dan Malaysia masih bergantung kepada kuasa barat dari segi ketenteraan. Sebab kita masih belum mempunyai kekuatan ketenteraan pada awal kemerdekaan kita daripada tahun 1957 hingga tahun sekurang-kurangnya 1965. 65 lah. Tahun 1965 gerak khas baru wujud, kemudian komando-komando pun baru wujud. Baru lahir pasukan-pasukan tu ya. Itu sebenarnya. Kemudian kita lihat faktor ekonomi. Okey, negara kita banyak melakukan hubungan dasar luar dengan negara-negara luar. Okey, betul wujud ke? Betul lah. Betul. Okey, faktor ekonomi mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Okey, dengan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara lain, menjadikan hubungan ekonomi dengan negara-negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat, sebab Malaysia pengeluar getah dan biji timah terbesar sejak zaman penjajah lagi. Jadi Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebutlah. Sebab itu Malaysia mengadakan sampai sekarang tak. Sekarang kita telah berdiri sendiri. Okey, kita telah berdiri sendiri. Dan syarikat-syarikat British yang ada di negara kita juga telah menjadi milik negara. Itu. Kemudian Malaysia mengadakan hubungan luar dengan Jepun untuk menggalakkan pelaburan asing seperti dasar pandang ke timur, dan juga menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara membangun dan negara-negara Islam. Kita masih pengeluar getah terbesar, kita nombor 3 atau nombor 4. Sebab pengeluar getah yang pertama sekarang ni kalau tak silap cikgu lah, sama ada Brazil ataupun Indonesia. Dua tu. Antara Brazil ataupun Indonesia. Tetapi kerajaan tidak memberi tumpuan kepada getah sebab getah kita katakan sebagai harga dia rendah sekarang. Jadi dia tidak begitu laku di pasaran. Dah bayar pembesaran kat Malaysia lepas dia jajah. Itu tak tahu. Itu tak tahu. Pampasan tu tak tahu. Kerajaan sekarang beri tumpuan kepada apa? Kepada perdagangan, kepada perindustrian, kepada sistem keuangan, insurans. Itu kerajaan beri tumpuan pada situlah. Cikgu nak tanya? Ya. Saya sebelum ni cikgu kata yang ada pasal yang nak tanya pasal the Great Depression ni mengambil ketika World War Kedua lah, Perang Dunia Kedua yang Great Depression tu. No, Great Depression sebenarnya pada tahun 1922 iaitu selepas Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1939 hingga 1945. So jauh. Jarak tahun itu jauh sebenarnya. So sebenarnya Great Depression tu adalah pada tahun 1922. Yang berlaku di seluruh dunia lah. Great Depression maknanya adalah kemelesetan ekonomi secara besar-besaran di mana stok
saham-saham negara dunia jatuh dan juga banyak perniagaan jatuh. Okay. Okay. Yes. Great Depression era. Yes, betul. Terima kasih. Okay, baik. Kita teruskan faktor politik pula. Okay, Malaysia mengamalkan pemetaan demokrasi berparlimen untuk menentukan hala tuju masa depan negaranya sendiri. Atas prinsip keamanan sejagat. Sebab itu negara kita lebih menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain. Maknanya kita hormat negara itu dah merdeka, kita hormat. Sama ada dia adalah kapitalis ke, demokrasi ke, komunis ke, kita hormat. Terpulang pada dia. Sebab itu Malaysia menyokong Palestin untuk wujudkan keamanan di Asia Barat, dan Malaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu untuk memelihara keamanan dunia. Yang penting untuk memelihara keamanan dunia. Dan Malaysia akan menyokong semua resolusi yang dikeluarkan oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia. Dari sudut geografi pula, sebab Malaysia ni terletak di Asia Tenggara yang strategik, dan bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini, dan seolah-olah negara kita ni terletak di tengah-tengah, dan perairan Malaysia pula menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan dunia. Oleh itu, keselamatan kawasan ini, kawasan serantau ini akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia. Itu faktor geografi. So kalau kita lihat tadi, iaitu asas penggubalan dasar luar Malaysia iaitu faktor sejarah, faktor ekonomi, kemudian faktor politik, kemudian faktor geografi, dan satu lagi kita nak lihat iaitu faktor demografi, iaitu faktor kependudukan. Demografi penduduk, kependudukan, di mana majoriti penduduk Malaysia beragama Islam, dan Malaysia perlu menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam lah, dan tidak mengadakan hubungan dengan Israel kerana Israel telah menceroboh dan menindas penduduk Palestin. Kalau kita buat hubungan dengan Israel, bermakna kita seolah-olah menyokong tindakan Israel menceroboh dan menindas penduduk Palestin. Sebab itu kita tidak buat hubungan dengan Israel. Kemudian memberi kebebasan yang sepenuhnya kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama untuk menganut agama masing-masing. Dan Malaysia menentang keras dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan kerana negara berkenaan. Dasar apartheid ialah membezakan taraf mengikut warna kulit. Baik. Maidini tanya, demografi itu apa? Demografi itu bermaksud kependudukan. Kependudukan. Maknanya dari sudut faktor kependudukan, faktor penduduk. Penduduk Malaysia ni ramai yang beragama Islam. Dan juga kita menyokong kebebasan hak asasi manusia. So tidak ada perbezaan layanan berdasarkan warna kulit. Sebab itu kita tidak menyokong tindakan Afrika Selatan yang membezakan layanan rakyatnya mengikut warna kulit. Yes. Jadi dah apartheid tu di end masa tahun 94 lah. So itu yang diperjuangkan oleh Amerika Selatan dan akhirnya mereka menang lah, iaitu yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kalau resis macam US, rakyatnya resis tapi pemimpinnya tidak. Compare to Afrika Selatan ni kerajaan dia yang resis. Kerajaan dia yang resis tau. Sehingga dia membezakan, pantai pun ada pantai untuk orang kulit putih, ada pantai untuk orang kulit hitam. Tak boleh campur. Bayangkan. Begitu juga sekolah, begitu juga tempat umum, seperti tempat awam. Ya, banyak lagi. Ya, itu sebenarnya. Cikgu. Boleh tak ulang apa masa dasar apartheid? Dasar apartheid ialah dasar yang membezakan. Ini maksud dasar apartheid ya. Dasar apartheid sebenarnya adalah dasar yang membezakan taraf mengikut warna kulit. Itu dasar apartheid. Dan mereka tak berperang, tapi kepimpinan negara Afrika Selatan itu dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Orang kulit putih semua. Sebab asalnya yang menjatuhkan apartheid tu Belanda. Yes. Malaysia tak.
Malaysia tidak amalkan dasar-dasar ini. Okay. Malaysia tak. Sama ada kita ni, sama ada Melayu, Cina, India, okay, perbezaan warna kulit sikit-sikit tu biasa. Okay. Mungkin kalau kita nak assume, okay, kalau ayat yang cantik sikit lah, kita nak assume bahawa, okay, orang Cina sebenarnya, okay, kulit dia tak ada tinted. Orang Melayu tintednya mungkin 20%. Orang India mungkin 30 hingga 40% tinted. Itu je lah. Okay. Tetapi, warna kulit tidak membezakan kita untuk menerima layanan yang sama rata. Itu terbaik tentang negara kita ya. Okay. Ya, tak resis, tak ada masalah. Kan. Baik. Ya. Kemudian kita juga menjalankan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan, okay, sehinggalah Undang-Undang Dasar Apartheid telah dihapuskan oleh Kerajaan Afrika Selatan. Barulah Malaysia buat hubungan dengan Afrika Selatan. Jadi faktor-faktor ini ya, seperti faktor demografi, geografi, politik, okay, ekonomi dan sejarah menjadi asas penggubalan dasar luar. Yes. Kenapa orang bezakan warna kulit? Well, kamu kena tahu bahawa kebiasaan umum bahawa warna yang gelap itu bagi mereka tak cantik. Bagi mereka warna putih itu cantik, superior. Itu sebenarnya. Tapi dia orang lupa peribahasa Melayu, peribahasa cikgu Rafi lah. Peribahasa cikgu Rafi iaitu, okay, hitam itu menawan, putih itu cendawan. Boleh terima tak agaknya? Boleh lah. Boleh lah. Okay, boleh lah. Okay. Boleh. Ya. Betul. Boleh guna dalam karangan. Jangan, Nelly. Kau jangan guna Sekarang dalam lah. karangan. Jangan. Itu lebihnya boleh. Tapi dengan Zara tak boleh. Sejarah boleh. Hantar kat dia orang masa. Kau jangan buat pasal. Okay, baik. Okay. Jangan buat pasal yang pasal racial ke? Yes. Okay. Cakap okay. Cikgu saya cakap wow. Okay. Baik. Jom kita lihat. Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Okay. Macam gini ya. Baik. Peranan dan sumbangan. Okay. No matter how good it seems. Yes. Malaysia dalam kerjasama antarabangsa, kalau kita lihat, hubungan luar Malaysia ada 3 tahap. Tahap pertama di bawah Tunku Abdul Rahman. Tahap kedua di bawah Tun Abdul Razak dan Tun Hussein On. Dan tahap ketiga di bawah Tun Dr. Mahathir. Kalau Tunku Abdul Rahman, memang waktu tu tahun 1997 kan, kita baru merdeka. Bila baru merdeka, dasar luar kita apa? Pro-Barat. Okay, dan anti-komunis. Kita terpaksa lah pro-Barat, iaitu kita menyokong Britain dan Amerika. Kita tidak menyokong komunis. Dan kita berbaik dengan jiran dan ada buat hubungan baik dengan negara-negara Commonwealth. Commonwealth ialah negara-negara bekas tanah jajahan British, ya. Itu Commonwealth. Itu di bawah Tunku Rahman. Bila Tun Abdul Razak saja dengan Tun Hussein On, okey, negara kita tukar kepada dasar berkecuali. Kami berkawan dengan semua orang. Okey, kami tak kiralah kamu komunis ke, barat ke, kami berkawan dengan semua. Jadi kita pun, negara kita pun berbaik-baik dengan semua negara dan ada buat hubungan baik dengan negara komunis. Seperti pada waktu itu, seperti Vietnam, seperti China. Okay. Jadi itu yang berlaku. Dan pada tahap ketiga, Vietnam, China je, Korea Utara pun. yes, betul. Jadi Tun Dr. Mahathir, pada zaman Tun Dr. Mahathir pula, okay, kita masih kekalkan dasar berkecuali itu. Ya, kita ada buat hubungan dengan Russia. Okay. Kita ada buat kekalkan dasar tu. Okay, kemudian kita beri penekanan pada kepentingan ekonomi saja. Sebab tu kita dah mula dasar pandang ke timur, iaitu kita fokus kepada negara-negara seperti Jepun dan juga Korea. Kenapa Tun Abdul Razak sampai 1981? Tak. Sebenarnya Tun Abdul Razak 1972 hingga 1976. Kemudian Tun Hussein On barulah 76 sampai 91. Ya. Cikgu, saya risau kumpulan komunis masih wujud. Okey. Ideologi komunis akan wujud sampai bila-bila. Okey. Dia sama macam coronavirus lah. Akan ada sampai bila-bila. Okey. Tetapi, okey, ideologi komunis diamalkan di pemerintahan China, Korea Utara, Cuba dan beberapa negara yang lain. Okey. Jadi tidak. Baik. Ya, Cuba. Cuba still. Yes. Kemudian ada yang tanya dia. Tak tahu lah dia komunis tak. Tapi dia tahu yang dia dah ended. Tapi kita tak sure sebenarnya. Yes. Tak Russia tu.
Okey, baik, ada yang tanya, cikgu DAP tu komunis ke cikgu? Okey, soalan politik. Okey, tak apa. DAP sebenarnya bermaksud Democratic Action Party. Parti Tindakan Demokrasi. Nampak tak? Dia mentionkan demokrasi. Democratic Action Party. Okey. Cuma oleh kerana dia dianggotai oleh 95% kaum Cina, yang mana kaum Cina sering dikaitkan dengan komunis. Maka sebab itu, okey, selalu dikaitkan dengan komunis. Okey, let me clear about this. Sebenarnya kita tidak boleh labelkan sesuatu kaum dengan sama ada dia komunis ke, dia ada membawa idea jahat ke apa semua kan. Okey, ingat kemusnahan sesuatu kaum itu bukan kerana orang luar sebenarnya. Kemusnahan sesuatu kaum tu adalah kerana kaum tu sendiri. Ingat yang itu. Contohnya macam kalau kita lihat bagaimana Melaka boleh kalah dengan Portugis. Adakah Melaka kalah macam tu saja? Tak. Melaka kalah dengan Portugis pada 1511 kerana apa tahu? Kerana ada orang dalam yang telah membocorkan rahsia pertahanan Melaka kepada Portugis. Kalau tak dibocorkan, kan, Melaka tak kalah. Malah Portugis sebenarnya yang nak kalah. Jadi hakikatnya apa? Kita jangan lihat orang luar tu yang sebenarnya ada niat jahat, tapi kita sendiri kena bersatu. Kita sendiri kena kuat. Okey, kerana kelemahan, jatuhnya sesuatu kaum itu kerana apa? Kerana kaum itu sendiri. Yes. Tamadun Islam biasanya jatuh kerana tamadun Islam pun jatuh kerana apa? Pembelotan. Okey, orang dalam. Okey, kelemahan-kelemahan pemimpin. Macam negara kita sendiri. Sekarang ni kita ni kalau kita lihat unity kita power tau Iskandar. Unity kita bagus. Cuma sekarang ni kita ada Cuma sekarang ni okey, cikgu terpaksa pause lah kan. Off record. Cuma okey, kita menghadapi masalah di mana pemimpin-pemimpin kita berebut kuasa. Jadi itu menyebabkan banyak hala tuju kita yang tak menentu kerana semua perkara dipermain-mainkan. Kepentingan rakyat diketepikan, sibuk dengan usaha-usaha politik. Sehingga mengabaikan rakyat. Itu. Kat negara kita macam tak stabil. Okay, itu je lah. Okay. Namun kekuatan negara kita adalah di tangan kita sendiri. So kita kena rapatkan soft. Rapatkan soft semangat, jangan goyah. Okay. Sambung rekod. Baik. Okay. Boleh gunakan. Boleh gunakan kalangan rapatkan soft semangat, jangan goyah. Ada lagi tambahan. Kota yang roboh harus dibina semula. Alright. Okay. Baik, kita teruskan. Okay, kita ada dari sudut faktor dasar luar Malaysia, iaitu faktor politik. Okay, seperti selepas mereka kita ada ancaman komunis, di mana bila adanya ancaman komunis, Malaysia telah menandatangani satu perjanjian, iaitu Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu, iaitu AMDA, Anglo-Malayan Defence Treaty pada tahun 1956. Dalam perjanjian ini, British berjanji akan beri bantuan kepada Malaysia jika diserang oleh mana-mana pihak. Itu perjanjian dia. Sebab Malaysia pada waktu itu baru merdeka, belum ada pasukan tentera lagi. Jadi sebab itu British perlu melindungi Malaysia lah. Okay. Dan Malaysia juga tak valid dah. Okay. Malaysia telah tamatkan perjanjian itu dan Malaysia telah berjaya menubuhkan pasukan tentera sendirilah. Okay. Dan Malaysia juga mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran, sebab negara kita berlaku banyak krisis. Antaranya kita pernah konfrontasi dengan Indonesia, betul? Sebab waktu nak menubuhkan Malaysia tu. Kemudian kita pernah terputus hubungan dengan Filipina. Kemudian Singapura pernah keluar daripada Malaysia.
Jadi ini semua adalah krisis dengan negara-negara jiran, namun Malaysia tetap berbaik-baik dengan negara jiran. Pantas kita pernah Ya. masih gaduh dengan Indonesia sampai sekarang. Ya, okay. Krisis kalau kita sekarang ni, kalau kita ada krisis lagi dengan Indonesia ke dengan Singapura ke kan, ini krisis macam adik-beradik lah kan, kira macam krisis adik abang. So tak perlu dipanjang-panjangkan. Itu je lah kan. Okay. Baik. Kemudian pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, origin nasi lemak. Yeah. Bersama dengan Thailand dan juga Filipina. Okay, Mafilindo, okay, bersama-sama Indonesia dan Filipina. Ya, ASEAN pada 1967 bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Ya betul lah Mak Adam. Kita Indonesia, Singapura, okay, air dicencang tidak akan putus, betul. Okay, cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Itu peribahasa betul. Okay, cari-cari bulu ayam lama-lama tercantum juga. Maksudnya apa? Maksudnya kalau katakan macam mana bergaduh sekalipun, lama-lama kita berbaik juga. Ya, adik-beradik tetap baik. Yes. Okay. Ya. Ya, betul. Ya, we need each other. Yes, betul. Tak kisahlah dia nak claim nasi lemak dia punya ke apa kan. Kita tak kisah. Yang penting kita yang makan nasi lemak. Kan. Okay. Baik. Malaysia amat bergantung kepada negara Britain dari segi ekonomi kerana dulu Malaysia merupakan anggota blok sterling, iaitu blok pound sterling, yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling, dan Malaysia masih memberikan tumpuan kepada hasil utamanya iaitu getah dan biji timah dengan mengharapkan permintaan, demand itu datang daripada negara-negara barat dan Britain. Dan waktu ini pelabur Britain seperti Guthrie, kemudian seperti Harrison and Crossfield, mereka masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia, especially dalam bidang perladangan, iaitu ladang getah dan perindustrian. Okay. Namun Malaysia telah mengamalkan pasaran bebas lah dengan membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika, Jepun, Singapura dan Jerman Barat. Yes, betul Iskandar, Don Reid. Betul. Baik, kemudian yang terakhir kita nak lihat subtopik yang terakhir iaitu berkaitan dengan Malaysia dalam Commonwealth. Apa itu Commonwealth? Commonwealth ialah negara tanah jajahan British. Yes, sebuah pertubuhan yang anggotanya terdiri daripada bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka. Kenapa dibuat pertubuhan ini? Adalah untuk membina semangat setiakawan di kalangan negara anggota dan mewujudkan kerjasama dalam segala bidang lah. Dan ini faedah Malaysia menyertai Commonwealth iaitu membantu Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara dalam menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya. Kemudian kita ada menandatangani perjanjian pertahanan antara Malaysia dengan Britain. Begitu juga dengan Australia dan New Zealand. Dan kita telah menjanjikan bantuan daripada negara terbabit jika diserang oleh mana-mana pihak semasa Malaysia berkonfrontasi dengan Indonesia. Maknanya tentera Commonwealth juga dihantar semasa Indonesia cuba menyerang Malaysia dalam konfrontasi. Malaysia juga bertindak menentang dasar apartheid di Afrika Selatan yang mana menyalahgunakan hak asasi manusia. Begitu juga rancangan Colombo menyediakan bantuan teknikal dan beasiswa dalam bidang pendidikan. Inilah negara Commonwealth banyak negara Commonwealth banyak. Kemudian mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth ataupun COGM di sini telah diadakan di kalangan negara anggota setiap 2 tahun sekali, dan ini menyediakan ruang bagi pertemuan ketua-ketua kerajaan untuk bincangkan hal-hal kepentingan bersama. Okey, dan untuk Malaysia sewaktu tahun 1989 mengisytiharkan deklarasi Langkawi semasa mesyuarat COGM di Malaysia pada 1989, dan ianya deklarasi Langkawi ini ialah persetujuan negara Commonwealth untuk mengawal dan mengatasi masalah pencemaran. Dan Malaysia telah mengenakan cukai yang rendah ke atas negara-negara Commonwealth, terutamanya Britain, sehinggalah British menjadi anggota Kesatuan Eropah.
Dan kelebihan satu lagi iaitu kita telah mengadakan Sukan Commonwealth di Malaysia pada tahun 1998 di Kuala Lumpur. Dan Stadium Bukit Jalil tu yang kamu tengok stadium banyak-banyak, itu semua sebenarnya adalah stadium hasil persiapan Malaysia untuk menyambut, untuk mengadakan acara-acara sukan bagi Sukan Commonwealth tahun 1998. Dan ianya ada sampai sekarang lah. Okay, Stadium Bukit Jalil tu. Right. Sebenarnya So, tukar nama sikit lah. KL Sport City. Ya, betul. Baik. So, itu berkaitan tudingan ataupun tumpuan kepada bab-bab 9, okay, tingkatan 5. Ada sebarang soalan nak ditanyakan? Silakan kalau nak tanya. Cikgu nak tanya Ya. yang ni pasal soalan dalam peperiksaan. Nanti SPN nanti dorang tanya banyak kan pasal bukan saja bukan topik tapi pasal yang kebat. Okey, Kebat tu nanti dorang tanya pasal Malaysia. Okey. Sebenarnya memang soalan kebat tu ada pada setiap soalan kertas 2 dan kertas 3. Seperti mana kita tahu format soalan, biasanya kalau soalan struktur, soalan nombor 1, A, B, C, D. Kalau A fakta, B fakta, kemudian C ataupun D, okey, kebiasaannya kebat. Begitu juga soalan esei. Kita tahu bahawa soalan esei, contohnya soalan nombor 5, ada A, B, C. Okey, kalau A tu biasanya fakta, B fakta dan C biasanya soalan kebat. Itu memang format daripada dulu lagi. Okey, jadi kamu kena jawab semuanya. Itu paling penting. So, buat latihan. Tapi kalau yang pasal